Nama saya Nur Azim binti Abdul Rauf, matrik number 205523. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ilham Faiz Fikri binti Zakaria dan nombor matrik saya 205403. Hai, nama saya Nabila Zina binti Omar Rafini, nombor matrik 205683. Hai, nama saya Nur Sasabila binti Nordin, nombor matrik saya 205335. Hai, nama saya Noelia Afiqah binti Saidi, nombor matrik saya 205551. Feminisme merupakan rangkaian gerakan sosial, politik dan ideologi yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan jantina, ekonomi, peribadi dan sosial kepada golongan wanita. Di dalam Islam, feminisme dipandang sebagai upaya untuk melakukan perlakuan yang adil terhadap kaum wanita sebagai makhluk Allah SWT. Persoalannya, apakah kesan yang akan timbul dan contoh feminisme yang berlaku di beberapa negara tertentu? Menurut William Outwit, feminisme adalah sokongan terhadap kesetaraan perempuan dan lelaki disertai dengan komitmen untuk meningkatkan kedudukan perempuan dalam masyarakat. Istilah ini mengandaikan terdapatnya keadaan yang tidak sama antara lelaki dan perempuan. Terdapat 7 jenis feminisme. Feminisme secara global terbahagi kepada 3 tahap iaitu gelombang pertama, gelombang kedua dan ketiga. Ianya bermula dari abad ke-18 yang dimulai dengan satu karya oleh Mary Wollstonecraft yang bertajuk Vindication Rights of Women. Karya ini menyuarakan hak dan pendapat wanita dan menekankan bahawa wanita haruslah berfikir secara rasional dan mempunyai pendidikan yang tinggi. Saya akan menerangkan tentang contoh-contoh pergerakan feminisme yang terdapat di beberapa buah negara. Beralih kepada negara India, kelompok Muslim liberal telah menjalankan satu pernikahan yang dilakukan oleh wali perempuan terhadap calon pengantin perempuan sehingga akad nikah diucapkan dengan ucapan dari seorang wali perempuan. Negara Malaysia pula, sayap wanita yang bergerak dalam Ikatan Muslimin Malaysia mempertikai kewajipan bertudung untuk wanita yang disuarakan di dalam media sosial. Mereka juga mempertikai kewibawaan mahkamah dan Jabatan Agama Islam yang dilakukan oleh golongan wanita untuk mendukung feminisme barat ini. Berikut merupakan contoh satu klip pergerakan feminisme yang berlaku di seluruh dunia. The decision to have a child should not be a The modern day feminist movement, I don't agree with it. I'm really not a feminist, I'm an individualist. What does National Women's Year mean to you? Nothing. Nothing at all. Do you have hope that this is actually on a tipping point? Are we on a curve that can only go in the right direction? I think it could go in either direction. Yes, I hope it will go in the right direction. Ho, ho, Trump has got to go! Hey, hey, ho, ho, Trump has got to go! Jadi saya akan membincangkan 3 kesan feminisme dalam Islam ke atas masyarakat. Pertama, konsep feminisme telah disalah tafsirkan. Feminisme bermaksud kesamaan hak wanita dan lelaki. Konsep ini telah disalah tafsirkan oleh segelintir kaum wanita kerana mereka beranggapan mereka boleh memimpin sebagai seorang ketua keluarga. Dari sudut pandangan Islam mengatakan hanya lelaki sahaja yang boleh menjadi seorang ketua keluarga ataupun dikenali sebagai khalifah. Ini juga sudah termaktub dalam Al-Quran. Tetapi walau bagaimanapun, tidak semua perkara dan tidak semua tugas yang hanya boleh dipegang ataupun disandang oleh seorang lelaki. Terdapat juga perkara yang boleh disandang oleh wanita. Yang kedua, perubahan struktur sosial. Perubahan struktur sosial ini membawa maksud perubahan corak tingkah laku dan interaksi sosial dalam pelbagai peringkat, tidak kira individu, masyarakat, budaya, peradaban maupun global. Dalam konteks feminisme iaitu perhatian terhadap nasib wanita itu di mana pelbagai usaha-usaha dan langkah-langkah diambil kira untuk memartabatkan kedudukan wanita itu sendiri ke arah kedudukan yang lebih baik. Ini adalah kerana wanita telah menjadi pembalik ubah sosial yang diambil kira dan terlibat dalam proses sosial. Dan yang terakhir, mengubah hukum fiqah yang telah ditetapkan oleh nas agama. Beberapa hukum dalam agama Islam yang telah diubah iaitu terdapat syarat yang mana hanya boleh dilakukan oleh golongan lelaki tetapi diubah kerana pergerakan feminisme. Contoh, situasi yang mana pernikahan berlaku diwalikan oleh seorang perempuan, lafaz akad nikah dilafazkan oleh pengantin perempuan dan disahkan oleh 2 saksi perempuan. Perkara ini tidak boleh dicampur adukkan kerana sesetengah hukum hanya disyaratkan kepada lelaki sebagai syarat seorang wali dan syarat menjadi seorang imam juga adalah menjadi tugas sebagai seorang lelaki. Kesimpulannya, Islam sememangnya adalah agama yang menekankan usaha mengangkat martabat wanita yang amat dialu-alukan oleh kebanyakan sarjana Islam berkenaan isu penindasan wanita yang wujud di dalam masyarakat akibat daripada pendekatan songsang melalui proses sosiologi pendidikan keluarga masyarakat moden, ditambah pula dengan penafsiran ulama yang majoritinya turut pengaruh dengan sosiologi yang melebihkan golongan lelaki.